Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid SK Kampung Kota tahun 6. Hari ini kita akan sambung kelas PDPR Sains kita dengan unit baru, tajuk baru, unit baru, iaitu berkaitan dengan tajuk mesin. Ini unit barulah mesin, tapi ini hanya penerangan je muka surat yang Surat 189 ni sebagai pengenalan. Jadi kita terus pada muka surat 190. Mesin ringkas. Tajuknya tentang mesin ringkas. Mesin biasa kita dengar. Mesin ni berkaitan dengan sesuatu. Mungkin kamu bayangkan sesuatu objek yang besar yang boleh buat macam-macam kerja kan, yang memudahkan kerja kita. Tapi yang ini tentang mesin ringkas. Mesin ringkas ni bukanlah mesin yang besar pun. Nanti kita akan tengok beberapa jenis mesin ringkas. Sebelum tu kita kena tahu dulu apakah maksud mesin ringkas. Jom kita baca sini. Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Ini definisi mesin ringkas. Kamu kena faham ni, kamu kena hafal ayat ni. Membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan lebih cepat. Itu kata kunci yang penting lah. Terdapat pelbagai jenis mesin ringkas di sekeliling kita. Setiap mesin mempunyai kegunaannya yang tertentu. Perhatikan dan kenal pasti mesin ringkas dalam situasi di bawah. Pada muka surat 190 dan 191 ini pengenalan dahulu. Untuk memberitahu jenis-jenis mesin ringkas yang kita akan belajar. Jadi cikgu harap kamu boleh baca sendiri dua muka surat ni, 190 191 sebagai pengenalan. Kita terus kepada muka surat 192. Sebab panjang cerita mesin ringkas ni panjang. Jadi kena dengar betul-betul, kena faham betul-betul setiap jenis mesin ringkas. Jadi kita terus pergi kepada penerangan bagi setiap jenis mesin ringkas. Muka surat 192. Tadi kita dah belajar maksud mesin ringkas. Itu kamu kena hafal. Alat untuk memudahkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan lebih cepat. Antara mesin ringkas yang pertama yang kita nak belajar adalah tentang satah condong. Satah condong. Satah condong ialah satu permukaan yang disendingkan. Disendingkan. Dengan kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Maksudnya permukaan tu disendingkan. Satu diletak pada ketinggian rendah, satu diletak pada ketinggian tinggi. Bagaimanakah satah condong berfungsi? Ini contohnya kita tengok ni. Kalau macam orang yang sedang membina rumah ke apa kan, mereka menggunakan sekeping papan ni. Papan ni sebagai satah condong, nak menghubungkan tingkat bawah dengan tingkat atas. Contoh lain satah condong apa dia? Inilah dia, tangga. Biasa kamu naik tangga kan? Dia menghubungkan tingkat bawah dengan tingkat atas. Di mana permukaannya disendingkan. Satah condong memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Itulah satah condong. Contoh lain kalau kamu tengok jalan raya. Ni kalau kita nak pergi ke Canberra Highland kan. Kita pergi ke Canberra Highland, nak naik bukit apa semua tu, nak memudahkan kereta naik, kena buat lingkaran macam ni. Di jalan macam ni. Ni kira satah condong lah ni. Jalan raya bertingkat. Boleh kalau buat kereta naik macam tu, tapi apa jadi nanti? Kalau kereta kena naik selalu macam ni, kereta tu akan mengalami beban yang banyak. Jadi perlu dibuatkan berlingkar, makin lama makin naik ke atas, dan itu juga dianggap sebagai satah condong, nak kurangkan penggunaan, nak kurangkan beban kereta tu. Selain satah condong, tangga, papan untuk yang orang peminat rumah ni buat kan, ada juga satah condong yang ini. Kalau kamu tengok di hospital, di klinik, di luar pintu klinik tu ada disediakan satu macam kita panggil platform yang menyanding. Untuk apa? Untuk memudahkan kita menolak orang kurang upaya. Itu pun satah condong. Tengok apa cikgu ni cakap. Jelaskan kegunaan satah condong dalam kehidupan harian kamu dan berikan satu contoh lain.
Yang mudahnya kalau di sekolah ada tangga lah. Kita nak naik tingkat seterusnya, kita gunakan tangga. Ataupun kalau kamu pergi pasar raya, kamu pergi Tesco, Aeon ke apa kan, ada escalator, ada tangga bergerak tu kan. Okey. Itu pun dikatakan sebagai satah condong. Memudahkan kita naik ke tingkat seterusnya. Okey. Itu mesin ringkas yang pertama. Mesin ringkas yang kedua iaitu skru. Bila sebut skru mesti kamu bayangkan skru ni. Okey. Jom kita baca apa maksud skru. Okey. Skru ialah sejenis mesin ringkas yang mempunyai satah condong berlingkar. Rupanya skru ni dia ada satah condong berlingkar yang dinamakan berbenang. Namanya berbenang. Kalau kamu tengok ni skru ni, okey. Tengok gambar skru ni, dia adanya lingkaran yang semakin naik. Okey? Lingkaran itu kita panggil dia sebagai berbenang. Dia naik, dia dalam bentuk menyondong. Okey, jadi dia menyending. Jadi dia adalah satah condong. Okey, dinamakan sebagai berbenang. Okey. Apa guna skru ni? Skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek untuk bergabung. Kita nak sambung, kita nak ketatkan, nak gabungkan dua kepingan objek. Okey? Itu guna skru. Contohnya apa? Skru pada mentol. Kamu tengok kalau bapak kamu tukar mentol lampu kan? Okey? Dekat dia punya mentol tu, dekat ujung dia tu adanya berbenang ini. Bukan pada mentol tu saja. Pada soket lampu tu pun ada berbenang supaya boleh dimasukkan untuk diketatkan. Okey? Contoh lain, skru pada botol. Botol minuman kamu. Kamu tengok berbenang pada kepala botol dengan berbenang dalam penutup botol. Ni tu, dalam penutup botol tu pun ada. Okey? Sebab nanti dia akan senang nak dipusingkan, diketatkan. Okey? Selain itu apa dia? Skru pada pemegang kaki retot. Ni biasalah kalau kamu tengok dekat dalam makmal, radas kaki retot ni ada banyak skru. Okey? Untuk ketatkan pemegang, untuk laraskan ketinggian pemegang. Okey? Itu guna berbenang. Okey? Tengok cikgu ni cakap apa? Bagaimanakah skru digunakan dalam kehidupan harian kamu? Okay, berikan satu contoh lain dan jelaskan kegunaannya. Okay, contoh lain, kalau kamu tengok kepala pipe. Okay, kepala pipe kalau kita pusingkan tu, makin lama dia makin tinggi. Air keluar banyak. Kalau kita tutup, dia makin rendah. Dan air pun tak keluar. Kenapa macam tu? Kenapa boleh naik tinggi turun rendah tu? Sebab dalam tu sebenarnya ada berbenang. Ada skru. Itu pun kegunaan skru. Okey? Jom kita tengok mesin ringkas yang ketiga. Okey. Tuas. Ini susah sikit. Kamu kena faham betul-betul, kamu kena dengar betul-betul. Okey, mesin ketiga adalah tuas. Okey, tengok situasi kawan kita ni. Dia nak buat apa ni? Susahnya hendak buka penutup tin ini. Tolong. Kawan ni cakap apa? Alah, senang je. Gunakan sudu. Sudu bertindak sebagai tuas untuk membuka penutup tin ini dengan mudah. Sudu ni boleh jadi mesin ringkas. Macam mana dia boleh berfungsi jadi mesin ringkas? Jom kita tengok apa cikgu ni cakap. Penutup tin bertindak sebagai beban. Ni yang penutup tin warna kuning ni sebagai beban. B. Cikgu gunakan simbol B, beban. Okey. Hujung sudu yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. Okey, cikgu gunakan simbol F, fulcrum. Okey. Sementara tangan rani, yang menolak pemegang sudu ke bawah bertindak sebagai daya. Okey, D, daya. Okey. Kat sini cikgu akan terangkan 3 huruf ni. Okey, 3 bahagian pada tuas ini. Okey, jom kita baca. Tuas terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Satu rod yang boleh bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Titik tetap ni fulcrum. Okey. Tuas membantu kita mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Membantu kita mengangkat dan menggerakkan objek. Okey. Perhatikan gambar di sebelah. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, daya, fulcrum. Okey, tengok gambar ni. Okey.
cikgu akan gunakan B, beban bentuk petak. F, fulcrum bentuk segitiga. D, daya anak panah. Okey, anak panah. Okey. Kat sini kita akan belajar tentang 3 jenis tuas. Okey. Kita tengok 3 gambar ni. Apa-apa pun kalau tuas ni, kita first kali cikgu nak bagi tips kat kamu, nak tahu objek-objek ni adalah tuas atau tidak. First kali kita cari dahulu fulcrum, iaitu titik tetap. Titik tetap. Okay, tengok gambar raja kawan kita sedang mengemop lantai. Cuba tengok manakah yang tak bergerak. Pergelangan tangan. Itulah fulcrum. Okay. Cuba tengok gambar kedua. Kat manakah titik yang tak bergerak? Kepala tukul dengan permukaan kayu tu. Itu titik yang tak bergerak. Itulah fulcrum. Okay. Tengok pada situasi membuka penutup botol. Manakah titik yang tak bergerak? Ni antara apa ni? Antara hujung pemuka botol, hujung pemuka penutup botol dengan penutup botol. Itulah fulcrum. Okay? Fulcrum. Bila kita dah tahu tu, baru kita boleh cari dua lagi. Nak tahu mana beban, mana daya. Okey. Sekarang ni, kita tengok situasi kawan kita mengemuk lantai dahulu. Cikgu nak terangkan dulu. Tuas ni ada 3 jenis. Okey. Kita nak tahu jenis macam mana, kita tengok siapa yang di tengah. Dia ada 3 bahagian tadi kan. Fulcrum, daya, beban kan. Kita tengok situasi pertama, siapa di tengah. Okey. Dalam cerita kawan kita mengemuk ni, kita nampak adanya beban, daya, fulcrum. Cuba tengok siapa tengah. Daya. Okey. Ini situasi orang yang mengemop lantai. Cuba tengok gambar kawan kita sedang nak membuka paku tu. Okey, kita ada apa? Daya, fulcrum, beban. Siapa tengah kat situ? Kita nampak kat sini yang tengah-tengah adalah fulcrum. Okey. Tengok situasi yang membuka penutup botol ni. Okey. Kita ada apa? Daya di sebelah kanan. Fulcrum di sebelah kiri. Kemudian ada beban. Siapa di tengah? Beban. Kat sini ada 3 jenis tuas. Kamu kena faham. Kamu kena tahu mana satu ikut situasi tuas tersebut. Okey. Contoh lain kalau situasi mengemuk lantai ni. Daya di tengah. Okey, contoh lain adalah kita memancing ikan. Pancing ikan. Okey. Pergelangan tangan kita sebagai fulcrum. Ikan yang dalam kolam tu sebagai beban. Pada rod batang tu kita bagi daya. Jadi dia adalah kumpulan yang mengemuk lantai ni lah. Okey, kumpulan tuas yang mengemuk lantai ni sama. Okey, daya di tengah. Okey. Contoh kalau yang nombor 2 ni yang mencabut paku ni adalah gunting. Gunting. Cikgu bagi contoh gunting. Okey, ni ada gunting. Okey. Gunting ni adalah sejenis tuas. Okey, di mana fulcrum di tengah. Okey, kita letak kertas ini dan kita bagi daya untuk memotong. Okey. Kertas tu sebagai beban lah. Jadi siapa di tengah? Fulcrum. Sama dengan situasi mencabut paku. Tuas fulcrum di tengah. Situasi yang ketiga, yang apa? Beban di tengah pula. Apa contohnya? Contohnya adalah, kalau kamu tahu, ni cikgu lukis. Okey. Apa benda cikgu lukis ni? Wheelbarrow ataupun apa tu? Kita panggil kereta sorong. Kat sini kita ada apa? Fulcrum kat mana? Fulcrum di roda. Pasir itu adalah beban dan pemegang. Pemegang ini sebagai daya kita angkat. Jadi dia adalah sama dengan tuas yang membuka penutup botol, di mana beban di tengah-tengah. Okey? Kena faham tu, jangan silap. Okey? Jom kita lihat apa dia yang cakap ni. Contoh-contoh tuas di atas memudahkan kerja harian kita. Okey? Bagaimanakah tuas digunakan dalam setiap hari, dalam setiap situasi di atas? Tadi cikgu dah terangkan. Ada kalanya beban di tengah, ada kalanya tuas di fulcrum di tengah, ada kalanya daya di tengah. Kamu kena kenal pasti mana satu keadaannya mengikut jenis tuas. Okey? Jelaskan satu contoh lain kegunaan tuas dalam kehidupan harian kamu. Okey, apa contoh lain?
kalau kita biasalah nak buka penutup tin ke kan, nak buat air Milo ke apa kan. Okey, itu tuas. Okey, kena faham betul-betul. Ada 3 jenis tuas tadi Okey, kita tengok mesin seterusnya iaitu takal. Takal. Okey. Takal terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak bebas. Roda beralur. Kita tengok ni. Ni contoh takal. Okey. Kalau kamu biasa main yoyo. Kalau kamu biasa main yoyo lah. Cikgu akan cuba lukis yoyo. Yoyo kalau kamu biasa tengok dia begini. Ada 2 keping bulatan. Betul? Tengah-tengah ada tali. Okey. Tapi kalau kita tengok dari hadapan, yoyo tu kelihatan begini. Okey. Lebih kurang beginilah. Tali di tengah-tengah. Okey. Inilah bentuk takal roda beralur. Okey. Bentuk yoyo tu. Bukan tali tu, bentuk yoyo tu. Okey. Itu sama macam bentuk takal. Okey. Di mana tali boleh bergerak bebas. Okey. Roda beralur tu boleh bergerak bebas. Okey. Takal boleh digunakan untuk mengangkat, menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur tersebut. Okey, bagaimanakah takal seperti gambar di bawah digunakan? Okey, jom kita tengok. Contoh kalau kat sekolah kita nampak ada tiang bendera. Atas tiang bendera ni ada takal. Roda beralur yang ada tali lalu kat dia. Okey. Senang untuk pengawas naikkan bendera atau turunkan bendera. Okey. Situasi seterusnya kalau kapal layar lah. Okey. Takal digunakan dalam kapal layar. Nak apa? Nak tegangkan layar ke? Nak kendurkan layar ke? Okey. Contoh lain macam ni lah. Kamu tengok situasi ni kan. Okey. Nak mengangkat beban ke atas. Okey. Jom kita baca bawah ni. Cikgu ni cakap apa? Apakah contoh penggunaan takal yang lain? Okey. Berikan satu contoh dan jelaskan kegunaannya. Okey. Kalau zaman dahulu, kalau kamu tengok kartun ke, kamu tengok filem-filem dulu ke, orang zaman dahulu ambil air daripada telaga. Daripada telaga. Mereka menggunakan takal. Supaya senang nak angkat air tu. Okey? Nak angkat air ke atas. Okey. Tengok mesin ringkas seterusnya. Iaitu roda dan gandar. Okey. Roda dan gandar. Ada 2 bahagian. Okey. Digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Mesin ringkas ini terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Okey. Tengok situasi spana untuk tukar tayar ni. Bentuk T, spana T tu kan. Okey. Masukkan dan pusing. Yang pusing itu roda. Yang batang dia tu gandar. Okey, situasi lain kepala pipe. Pilihlah. Ni yang cikgu cakap ni tadi. Dalam pilih tu ada skru. Okey, dalam kepala pipe tu ada skru. Tapi ni sama juga, dia ada roda dengan gandar. Mana rodanya? Pemutar tu lah, pemusing kepala pipe tu. Mana gandarnya? Batang tu. Okey? Itu dia. Contoh lain adalah ni dia. Tombol pintu. Okey, tombol pintu. Okey? Ataupun screwdriver. Kamu tengok pemutar skru. Sama juga pemutar skru. Okey? Mana rodanya? Yang kita pusingkan ni. Bila dia pusing je roda. Mana gandarnya? Batang tu. Ni gandarnya. Roda dan gandar. Okey? Contoh lain, steering kereta bapak kamu. Yang pusing tu roda lah. Okey, rodanya. Gandarnya mana? Pemegang steering tu lah. Batang dalam tu. Roda dan gandar. Okey. Perhatikan gambar di atas. Bagaimanakah roda dan gandar digunakan? Macam tu tadi ya, saya jelaskan. Okey. Bagaimana jelaskan kegunaan roda dan gandar dalam kehidupan harian kamu. Dan berikan contoh yang lain. Buka pintu, tutup pintu. Roda dan gandar. Buka air, tutup air. Roda dan gandar. Okey. Tengok seterusnya. Okey. Nak ambil dah 2 lagi. Mesin ringkas seterusnya iaitu baji. Baji. Baji ialah mesin ringkas yang mempunyai 1 atau 2 satah condong yang tajam hujungnya. Okay, baji mempunyai 1 atau 2 satah condong yang tajam. Okay, di hujungnya. Okay. Baji digunakan untuk memisah, memotong. Okay, ni kena faham ni. Memisah, memotong, atau menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Jelaskan kegunaan baji seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Okey, baji. Contoh kalau kita tengok kartun ni lah, kita ambil kapak kapak, gambar kapak ni. Okey. Kalau kamu tengok, kalau cikgu lukis mata kapak ni, okey. Kalau kita tengok betul-betul mata kapak ni sebenarnya dia macam ni.
Nampak tak? Dia bentuk condong. Okey. Ni pemegang. Ini ni satah condong. Ada satu atau dua satah condong yang tajam di hujungnya. Itulah baji. Okey. Jadi semua alat yang memotong, kapak, gunting, pisau, jarum punya juga, okey, gergaji, semuanya ada baji. Ada satah condong yang tajam di hujungnya untuk memotong. Okey. Memotong, memisah, menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Contoh lain yang ada baji apa dia? Cangkul. Ni. Penyendang pintu pun sama. Kalau kamu tengok ni. Nampak tak? Dia ada satah condong. Dia pembukaan dia macam ni kan. Okey. Okey, tu satah condong bagi penyendang pintu. Paku pun sama. Mana satu condongnya? Dekat mata tu. Okey. Itulah dia baji. Okey. Bagaimanakah baji digunakan dalam kehidupan harian kamu? Menggunting kertas, memotong ikan, memotong sayur. Okey. Berikan satu contoh lain dan jelaskan kegunaannya. Tadi cikgu dah cakap. Okey. Itulah baji. Kamu masuk dekat dapur mak kamu boleh jumpa pelbagai jenis alatan yang ada baji. Okey. Tengok seterusnya gear. Okey, ini last. Okey. Gear ialah mesin ringkas yang terdiri daripada roda atau silinder bergigi. Silinder bergigi. Okey. Dia berfungsi untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin yang lebih kompleks. Nak ubah arah atau kelajuan sesuatu bahagian. Okey. Jelaskan kegunaan gear seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah. Okey. Kalau kamu ada pernah beli pita pembetulan ni kan, tu nampak dah ada gear dalam tu. Dia roda yang bergigi. Ni bentuk roda tapi ada gigi. Okey. Itu dia. Tengok pula kalau ke dalam jam tangan, lagi banyak gearnya. Okey. Seterusnya ini kalau pemutar telur yang zaman lama lah, adanya gear. Okey. Kalau yang zaman baru ni yang pakai karen tu pun sebenarnya ada. Dalam tu ada gear. Okey. Kemudian tadi dikatakan untuk mengubah arah dengan kelajuan. Okey, mengubah arah dengan kelajuan. Kamu kena tahu ini fungsi gear. Okey. Cikgu bagi satu penerangan tentang gear ni. Jari kamu, okey, ini sebagai gear. Okey. Kalau gear itu bersentuhan, kita masuk celah-celah ni. Bila satu pusing ke arah lawan jam, satu akan berpusing ke arah jam. Okey. Dia berlawanan, dia ubah arah. Okey. Kalau kita nak bagi sama arah, kita kena letak rantai atau tali. Okey, selalunya rantai lah, macam basikal. Rantai basikal kan, okey. Dia baru dia gerak sama-sama arah. Okey. Dia gerak sama arah. Kalau nak ubah kelajuan pula, dia gunakan saiz yang berbeza. Okey, besar dengan kecil. Kalau kamu tengok gear basikal lah. Gear basikal yang depan besar, yang belakang kecil. Kalau basikal yang racing tu, yang Azizul Asni Awang pakai ke apa kan, dia nak ubah kelajuan, kena pakai kecil besar ke, ikut keadaan. Nak naik bukit ke, itu dia mengubah kelajuan. Kalau nak mengubah arah, sama ada kita dekatkan antara satu sama lain gear tu, ataupun kita gunakan rantai. Nak ubah arah pergerakan. Itu tips untuk gear. Okey. Apakah contoh kegunaan gear lain dalam kehidupan harian kamu? Main basikal lah. Okey. Ataupun mak kamu sedang nak buat kek tu, guna pemukul telur tu. Okey, pemutar telur tu. Okey. Berikan satu contoh lain. Tadi cikgu dah bagi. Okay. Jadi kat sini ada 7 jenis mesin ringkas yang kamu kena hafal, kamu kena faham, kamu kena ingat. Okey, kegunaannya semua. Okey, apa dia tadi? Satah condong, skru, tuas, kemudian takal, roda dan ganda, baji dan juga gear. Okey, ada 7. Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan ini dan tolong hafal maksud mesin ringkas. Okey, dan kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye.